here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with Alhamdulillah, 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 Rabbi syrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, para jemaah semak sekalian, sambungan kita muka surat 700. Zaid bin Arqam radhiyallahu an berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mempunyai seorang hamba yang tiap malam pulang membawa makanan hasilnya, dan Abu Bakar tidak makan makanan itu kecuali bertanya terlebih dahulu daripada mana dapatnya dan bagaimana usahanya. Maka pada satu malam ia datang membawa makanan dan langsung dimakan oleh Abu Bakar. Dan sesudah dimakan sesuap, budaknya berkata, hanya selalu engkau tanya kepadaku, tapi malam ni tidak bertanya. Dan Abu Bakar berkata, celaka engkau ini kerana lapar. Maka dari manakah engkau dapat ini? Jawab budak, dahulu di masa jahiliah saya pernah menjampi seorang, lalu mereka menjanjikan upah kepada aku. Maka terjadilah walimah di tempat mereka, maka saya ingatkan janji mereka itu, lalu diberikan kepadaku makanan ini. Abu Bakar As-Siddiq langsung membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia berusaha untuk memuntahkan makanan yang telah masuk ke dalam perutnya, tetapi tidak dapat sehingga hijau mata mukanya, sehingga orang-orang mengesyorkan kepadanya supaya minum, dan setelah diberi air minum lalu ia dapat muntah, dan terus muntah sehingga habis isi perutnya. Orang-orang berkata, kerana sesuap sahaja engkau berbuat sedemikian. Jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sesungguhnya Allah mengharamkan syurga itu bagi orang yang makan atau diberi makanan daripada yang haram. Jadi sambungan kita daripada hak yang bagi semalam. Jadi kata Zaid bin Arqam mengisahkan seorang sahabat Nabi, khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahawa pembantu dia, ataupun kalau kita hari ini bahasa orang gaji dia tiap malam buat balik benda makan. Jadi buat balik, Abu Bakar tanya, mana kau ambil, daripada mana dapat. Jadi diusul periksa, tanya budak. Jadi sampai orang kata berhati-hati. Sebab tu bila kita buka dalam syarah kitab Penawar Bagi Hati, maka di sana dicerita juga bagaimana sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau adalah seorang yang keimanan yang cukup tinggi kepada Allah. Sampai mana disebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati itu, dia kata Sayyidina Abu Bakar makan sepertiga, minum sepertiga, tidur sepertiga. Hak lain masa banyak dihabiskan untuk beribadat kepada Allah. Iaitu kehebatan khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar ni, orang yang kuat beriman kepada Allah. Jadi dalam bab makan minum ni dia jaga.
Apabila dia buat balik makanan saja ditanya, daripada mana kau dapat, cara mana kau dapat makanan ni, kau ambil di mana. Jadi bila ditanya-tanya sampailah satu malam, Sayyidina Abu Bakar tak tanya, terus makan. Apa pembantu dia balik, dia terus makan. Bila dia makan, budak ni pun tanya kat dia, kenapa malam ni tuan tidak bertanya daripada mana saya ambil, selalu tanya. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, celaka engkau ini kerana lapar sangat. Terlalu lapar sangat, maka dia makan, dia tak soal periksa daripada mana dah. Jadi bila ditanya kepada budak tu daripada mana engkau ambil, dia kata, masa jahiliah dulu saya pernah menjampi seseorang, lalu mereka menjanjikan upah kepada aku, maka terjadilah walimah di tempat mereka, maka saya ingatkan janji itu, lalu diberikan kepadaku makanan ini. Jadi masa jahiliah, maknanya masa sebelum Islam. Jadi dalam masyarakat orang-orang Arab ni, mereka juga terkenal dengan jampi mentera. Sehingga kan pernah kata tuan guru saya, Datuk Dr. Harun Deh, apabila Rasulullah SAW pernah satu hari Nabi menjemput, Nabi memanggil, menghimpunkan di kalangan tabib-tabib, orang yang berubat merawat ni. Maka Nabi tanya, baca apa, buat macam mana. Jadi hak mana yang boleh Nabi izinkan, hak yang tak boleh Nabi tak bagi. Termasuklah menggunakan wafak-wafak, gambar rajah, tangkal-tangkal azimat. Ini semua Nabi mensuhkan, Nabi tak bagi. Jadi sebab tu Nabi juga adalah seorang tabib yang dia juga menggunakan kaedah untuk merawat atau membantu. Dalam cara Nabi merawat ialah menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang maksurah yang terpilih. Jadi sebab itulah dalam masyarakat jahiliah diceritakan dalam kisah ini bahawa budak ni masa jahiliah dia kata dia pergi jampi orang. Jadi bila jampi mentera ni, sama juga dengan kita dalam masyarakat orang Melayu. Dia jampi mentera ni benda yang bukan ada dalam kaedah rawatan Islam. Sebab tu kaedah rawatan Islam ialah kita menggunakan ruqayyah, bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim daripada surah-surah dan ayat-ayat yang tertentu. Itu cara. Kemudian kita menggunakan air kosong sebagai satu daripada benda. Kalau orang kata apa benda kita nak guna, nak minum, kita bagi air. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang lain. Itu alternatif dalam rawatan. Kemudian kita menggunakan juga dalam rawatan bahan-bahan herba. Ini tak salah. Khazanah alam yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, tumbuh-tumbuhan hanya dikatakan jauh hari yang mengenal mutu maknikam, kan, dalam bahasa Melayu kita. Orang yang mengetahui tentang hikmah-hikmah tumbuh-tumbuhan itu sahajalah yang dapat mengetahui tentang rahsia di sebalik daun-daun kayu yang ada. Tapi kalau kita nak cerita dalam bidang tu, dia kena khususi lah. Jangankan kita kata daun kayu, pokok bunga ketah yang tuan-tuan tanam depan masjid ni pun ada khasiat untuk rawatan. Pokok bunga ketah ni yang kita tanam buat hiasan, itu pun ada manfaat dalam keadaan rawatan. Hanya sahaja orang yang tahu, tapi yang tak tahu dia tanam buat hiasan gitu. Bunga raya pun ada khasiat dalam rawatan. Jadi banyak. Dia kata khazanah alam. Yang tu tak salah. Cuma kita menggunakan mengikut kaedah beberapa helaian daun. Dia kena ada sukatan, dos. Kalau terlebih dos, dia akan jadi racun.
Itu yang perlu dikaji dan perlu dipelajari. Terlebih mengguna dia jadi racun. Apa daun ketum? Daun ketum itu sebenarnya khasiat untuk rawatan. Tapi bila disalah gunakan, dah jadi satu benda yang ketagihan. Jadi racun. Kalau kita bawa dalam kenderaan pun saya rasa lebih dapat ditahan di polis naya, maka kita diiktiraf sama dengan kita bawa pokok ganja. Padahal dia ada khasiat dalam rawatan. Jadi sebab itu bila kita balik kepada kisah ni, nak cerita kepada zaman sahabat. Di masa jahiliah tu orang Arab suka jampi-menjampi, mentera-mentera ni, menggunakan kemian dan sebagainya. Sebab tu kita kaedah Islam tak ada benda macam tu. Jadi apabila digunakan kaedah jampi mentera di zaman jahiliah, jadi budak ni pun dia pergi menagih janji yang telah dibuat oleh orang-orang. Jadi kebetulan pada satu malam tu mereka mengadakan majlis walimah, majlis kenduri kahwin lah. Jadi dia pun pergi menagih, meminta janji yang dijanjikan dulu nak bagi upah. Jadi orang bagilah upah kat dia. Jadi bila dibawa balik benda tu lah yang sedang wakaf makan. Lalu dia tanya, tapi malam tu terlalu lapar kot, maka dia makan tanpa ditanya dulu. Bila dah selesai makan, barulah budak ni kata, selalu tuan tanya daripada mana dapat, daripada mana ambil, kenapa malam ni tak tanya? Dia kata, semua celaka dah aku ni, dia katakan, lapar sangat sampai tak tanya dah. Kau ambil mana? Tu dia cerita, dia kata, saya dulu jampi orang mentera. Jadi hukum jampi mentera ni, kalau kita tengok tu mungkin tuan-tuan tanya, kenapa tak boleh? Maka kita jampi mentera ini yang tidak berasaskan kepada apa yang disuruh oleh Nabi, hukumnya adalah haram. Dia tak boleh. Sebab tu dalam ada jampi mentera, orang kena penyakit gatal, adalah Tungguru sebut contoh. Dia sebut, dia kata apa, dia kata dari mana dia sebut, dia kata apa tentang penyakit gatal. Dia kata, hei penyakit ni, dia kata, aku tahu asal usulmu daripada bulu hidung Nabi Adam. Jadi benda-benda yang macam ni tidak ada dalam ruqyah. Jadi kamu kata mana kata bulu hidung Nabi Adam, kau tengok bila kan. Jadi benda-benda hak yang karut marut. Jadi benda tu jampi, ditiup embus, jampi mentera. Atau dia menggunakan he, seruan he, atau he ni pandai dipanggil benda-benda halus. Yang kita ni nak menolak benda-benda halus dan bermusuh dengan dia. Kalau kita balik kepada dalam Quran, dalam surah Yasin kita dah baca tu, yang Allah memperingatkan, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi peringat kepada kita ni sekalian anak Adam bahawa musuh kamu tu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh kamu, seteru kamu yang nyata. Kita dah buat kawan dengan dia buat apa? Jadi benda tu. Jadi bila kita he ni, seruan he memanggil benda-benda yang halus untuk mendamping. Sama juga dengan kaedah yang dia ni ambil satu benda, kayu, air dan sebagainya, dia tenung benda tu. Kemudian dia pandang kiri, pandang kanan, kadang-kadang dia tenung, dia pejam. Lepas tu dia diam, lepas tu dia khabar kat kita, kamu ni kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni. Siapa yang khabarkan kepada dia? Melainkan benda tu dipanggil qarin. Ada satu benda yang mengkhabarkan benda tu kepada dia. Inilah benda-benda yang kita tak nak. Nampak? Waktu kadang-kadang bila kita pergi berubat dengan orang tu, sembuh, balik 2-3 hari jadi pula, kita pergi pula. Jadi dia nak selalu ulang dengan dia. Bila berulang alik dengan dia, income dia pun tebal juga. Sampai pernah ada seorang muslimat, salah seorang pegawai kerajaan, dah entah mana dia dapat nombor, dia mari rumah saya. Dia kata kawan dia beritahu,
Dia kata dia dah habis setakat ni RM8,000 tunai. Saya kata pasal apa? Dia jumpa orang ni, dia kata dia buat macam ni. Tapi itulah dia kata Allah Ta'ala sedarkan saya. Jadi saya dah habis RM8,000 dah. Habis tu saya kata penyakit macam mana? Bertambah berat, bukan makin hilang. Lepas tu macam mana mari sini? Dia kata ada kawan minta bagi nombor telefon. Dia kata macam mana boleh mudah awak serah duit sampai begitu banyak kat dia? Tak tahu. Jadi tak sedar. Sampai peringkat last sekali tu dia kata peringkat yang penyudah tu, dia ajak saya pergi bank untuk cucuk ambil duit. Inilah benda-benda yang kita kena awasi, tuan-tuan. Dia bukan nak tolong, tapi tolong menjahanamkan kita, bukan tolong kebaikan pada kita. Jadi alhamdulillah Allah sedarkan dia baru setakat RM8,000. Jadi gitu no. Sebab tu jampi mentera zaman jahiliah punya kerja. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar dia tak mau makan daripada hasil perbuatan zaman jahiliah yang haram tadi ni, jampi mentah. Kerana dah masuk dalam perut, berusaha dia sampai hijau muka. Sampai hijau muka, berusaha nak bagi muntah keluarkan benda hak dia makan. Itu kata iman Sayyidina Abu Bakar. Usaha tak muntah lama-lama kata sahabat-sahabat minum air banyak-banyak. Ini satu rahsia juga lah. Bila kita minum air terlampau banyak, dia akan muntah. Maka terbitlah makanan-makanan tu bersihlah dalam isi perutnya. Sebab itulah dia kata, aku teringat kata Sayyidina Abu Bakar kepada pesanan Nabi. Nabi kata sesungguhnya Allah mengharamkan syurga itu bagi orang yang makan atau diberi makan yang haram. Sebab syurga ni bersifat bersih. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah kata syurga itu bersifat suci, mutahharah. Maka syurga tidak akan diisi orang-orang ataupun makhluk di kalangan hamba Allah yang kotor. Jadi sebab itulah iman Sayyidina Abu Bakar amat takut daripada benda-benda yang haram. Sebab tu kita pun mengambil akibat daripada tu, peliharalah diri kita daripada mendapat hasil mahsul yang haram. Jangan dimakan, jangan diminum hasil pendapatan. Itu kemarin 2 hari lepas saya sembahyang asar, nak turun tangga, sahabat tahan. Dia kata, Ustaz nak tanya sikit, macam mana orang kerja tu jual rokok, kerja bawa rokok, jual rokok. Benda haram, bila kita jual benda haram, pendapatan pun haram, pekerjaan kita pun haram. Jadi rokok termasuk jugalah rokok dan pengedar-pengedar arak. Ini kita boleh buka dalam hadis yang jelas, hadis sahih. Nabi kata tukang jual, tukang perah, tukang proses, tukang beli, tukang mengedar, tukang mengantar, semua terbabit dalam bab arak, hukumnya haram. Ni kita ni ramai orang Melayu kerja di kilang arak, kerja dengan rokok, kerja dengan arak, jual rokok, jual arak. Dia kata haram, memang haram. Dekat Bolton, Carlsberg, kilang Carlsberg, ramai pekerja Melayu, tukang bawa lori, tukang kerja di dalam. Jadi hak terbabit semua tu hadis sahih menyatakan haram. Jadi gitu nah, kita peliharalah daripada hasil mahsul pendapatan kita supaya jauhkan daripada perkara-perkara yang haram. Setiap daripada yang haram, maka akan terbahagi kepada makan minum kita ni, bahagi pada dua. Satu jadi hampas, satu jadi daging darah. Bila jadi daging darah, maka dikatakan naru aulabih, maka neraka lebih utama baginya. Jaga dah elok. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung pada sebab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal insana
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I was so far